Preference shareholders are to receive one ordinary share of 25 cent each for every RM1 preference dividend in area. So nampak tak selepas daripada penurunan tu berlaku, sekarang ni ordinary share tu dah remain lah dengan harga 25 sen sebiji seunit. Okay, so now harga ordinary share baru adalah 25 sen seunit. Harga preference share baru adalah 50 sen seunit. Okay, whatever transaction after that, dia akan guna the new value tu lah. Alright? Okay, so awak fahamkan cerita dia kat sini. Preference shareholders are to receive one ordinary share of 25 cent each for every RM1 preference dividend in area. So apa isu dia kat sini? Dia nak settlekan apa? Dividend. Dividend in area. So dia nak settlekan dividend in areas. Okay. So dia nak settlekan preference dividend in area. So apa arrangement yang dia buat? For every RM1 preference dividend in area, dia akan terima one ordinary share. RM1 dividend, satu ordinary share. So berapa banyak dividend in area? Berapa banyak dividend in area dia? 20,000. Okay, dia ambil dengan notes yang pertama tadi, dividend in area dia adalah 20,000. So buat persamaan. Preference dividend in area RM1 preference dividend bersamaan dengan 1 unit ordinary share. Okay. So ada berapa? Ada 20,000. 20,000 preference dividend bersamaan dengan berapa? Senanglah sebab 1 nisbah 1 je. Okay, tapi kalau saya tukar soalan. RM1 preference dividend in area equivalent to 2 unit ordinary share contohnya. Kalau tadi senang kan? 1 dengan 1. So 20, sini terus awak tahu jawapan 20. Betul? Betul. Tapi kalau saya tukar dekat sini, preference shareholders are to receive 2 ordinary shares of 25 cent each for every RM1 preference share. So apa jadi dia jawapan dia kat sini? Untuk setiap RM1, untuk setiap RM1 dapat 2 unit. So sebenarnya awak buat mathematical punya equation kan? Persamaan serentak tu. 1 equivalent to 1 ataupun 1 equivalent to 2, maka 20,000 equivalent to berapa? Kita guna persamaan serentak lah. Okay. Ni darab ni bahagi sini kan? Ni darab dengan atas bahagi tepi. Okay, so awak dapat 20 darab 2 bahagi 1. So nanti awak dapat jawapan 40 unit. Faham? Faham, madam? Kalau saya tukar lagi soalan. Preference shareholders are to receive one ordinary share of 25 cent each for every RM5 preference dividend area. So apa jawapan dia? Berapa unit? Berapa unit? Kalau saya tukar lagi tu soalan tu. Receive one ordinary share for every RM5. Berapa? 4,000. Ya, 4,000. So apa awak buat? Untuk RM5 sama dengan 1. Betul? So 20,000 bersamaan dengan 20,000 kali 1/5. So 4,000. Faham? Faham ke tidak? Saya dengar suara yang sama je ni. Faham. Faham, madam? Okey. Sebab yang ni senang je. Awak tak dapat format ni. Macam tu nak rotan.
Okay, so kat sini, okay, now awak dah tahu nilai dia berapa. Uh, so, ini sama dengan 20,000 unit. So, awak dah tahu berapa nilai. Now, saya nak tanya awak, apa jadi? Apa yang berlaku? Asset increase ke, liability increase ke, dia ada asset ke, capital ke, liability, and what happen? Is it increase or decrease? Ni apa benda ni? Sekarang ni kita kena bagi dekat preference dividend area tu, kita kena bagi apa? Kita kena bagi 20,000 unit ordinary share kan? Betul tak? Awak faham tak situasi dekat sini? Kita kena beri preference shareholder tadi 20,000 unit shares sebagai ganti rugi kepada dia punya dividend area. Betul? Betul. So, ini apa benda ni? Asset ke, capital ke, liability? Ni liability ni tu. Ordinary share capital ni, liability. Oh tak, maksud saya equity. Oh ni, preference dividend ni. Okay, betul lah. Dia ada dua item. Satu preference dividend, satu share kan. So apa jadi dengan preference dividend? Awak cakap dia adalah liability. Dia bertukar kepada capital, betul? Okay, cumanya kalau awak tengok kat sini, preference dividend in area ni ada tak dalam financial statement? Ada tak dalam financial statement? Macam mana Ada dia? tak dalam financial statement? Preference dividend in area ni ada tak dekat dalam liability? Tak ada. Tak ada. So dia tak record pun as liability. Bila dia tak record as liability, so bermakna yang ini tiada record. Cuma dia ada dalam note sahaja. Okay, ada dalam notes. Tapi kita tak boleh nak masukkan preference dividend ni sebagai record. Okay, kalau contoh awak kata dia liability, so liability kat sini dia akan berkurang ke bertambah bila awak issue ordinary share kepada preference dividend area. So what happen to the preference dividend area? Preference dividend makin bertambah ke makin berkurang? Makin bertambah. Kurang. Makin berkurang. Makin berkurang lah kan? Sebab awak dah gantikan preference dividend area tadi dengan ordinary share capital. So preference dividend akan makin berkurang lah. Okay, maknanya kita dah bayar. So kalau liability makin berkurang, awak nak debit ke nak credit? Nak apa benda? Apa yang debit kredit? Kalau preference dividend tadi awak cakap dah berkurang. So bila dah berkurang, awak perlu debit ke perlukan kredit? Debit. Dividend area. Okay, so awak akan debit lah benda tu. Preference dividend in area. Okay. Lepas tu awak gantikan dia dengan ordinary share kan? Okay, tetapi disebabkan dekat dalam Shopee ni tak ada preference dividend in area. So kalau awak debit, efek dia akan keluar dekat dalam Shopee. Debit. Okay. So mana kita nak letak dekat Shopee ni? Melainkan dekat sini, dekat liability ni ada preference dividend in areas. So ini adalah liability sebelah kredit. Bila awak debit, dia akan jadi kosong. So item ni awak tolak dengan awak punya debit tadi, dia akan jadi kosong lah. Boleh lah. Tapi disebabkan preference dividend ni dia tak record. Dia tak record. So kita tak boleh debitkan yang ini. Okay, sebab tak ada dalam Shopee. Benda yang tak ada dalam Shopee, kita tak boleh ada transaction melainkan baru nak tambah. Kalau baru nak tambah liability, yes. Bolehlah awak kreditkan liability then that liability appear kat sini. Tapi since benda tu tak ada, kita tak boleh debit lah. Okay? Faham tak yang tu? So, tak boleh debit preference share. Tetapi, credit ordinary share boleh lah. So, dia sepatutnya awak tolak liability tambah capital. So, tambah capital, awak kena kreditkan ordinary shareholder. Ordinary share capital. Sebanyak berapa unit tadi?
20,000 unit kali 1 unit 25 sen. Okay, berapa ringgit tu? Berapa ringgit? 5,000. Ha? 5,000? 5,000. 5,000. Okay, kredit ordinary share 5,000. 20k kali 25 sen. 5,000 saya percaya kat awak ni, saya tak buka, saya tak ada kalkulator, malah nak buka kalkulator. So yang debit, since kita tak boleh nak debit preference dividend area sebab tak ada dalam Shopee, dia cuma ada dalam note sahaja. So kita gantikan yang debit tu dengan capital reduction. Benda-benda yang tak ada, kita terus gantikan dengan capital reduction. So gantikan yang ini dengan capital reduction. Faham? Faham Faham madam? tak? Okay, sebab tak ada. Tapi kalau dalam soalan tu preference dividend area dia bukan dekat notes, dia ada dalam dekat sini. Then awak bolehlah debitkan preference dividend in area tu. Kita boleh reduce the liability sebab liability tu wujud dalam Shopee. Bila liability tak wujud dalam Shopee, so kita terus debit capital reduction. Okay? Boleh kelas? Boleh madam? Alright. Boleh. Okay, hopefully semua boleh lah sebab saya dengar suara yang sama je ni. Okay, yang ketiga. 10 minit. Yang ketiga. Okay, yang ketiga. Senang je. Accumulated losses and all intangible assets are to be written off. So just write off saja losses dan juga intangible asset. Okay. So losses. Losses nature dia debit ke kredit? Losses nature dia debit ke kredit? Debit. Debit. Okay, losses nature dia debit Dia sepatutnya profit kan. Profit sepatutnya kredit. Tapi disebabkan dia loss, dia nature dia debit. So nature losses adalah debit. Bila kita nak write off, kita kena debit ke kredit? Benda yang debit, bila awak nak buang, awak nak debit ke kredit? Kredit. Kredit. Atirah. Kalau kita nak write off losses, awak nak debit ke kredit? Losses tu. Kredit. Betul ke? Betul ke Fatihah? Betul. Fatihah? Betul. Okay, so benda yang nature dia debit, bila kita nak buang ataupun write off tu ialah buang nak kosongkan dia, so awak kena kredit. So awak kena kreditkan losses. So berapa accumulated losses? Tengok balik dalam soalan. So accumulated losses kita adalah 350k. So write off semua sekali lah sebab dia kata write off. Kalau dia kata write off separuh, separuh. Write off semua. Senang je. Okay, lagi apa yang di write off ialah intangible asset. So, apa contoh-contoh intangible asset? Bagi saya satu, Syahir. Bagi saya satu intangible asset. Syahir. Ya, madam. Features and fitting. Features and fitting intangible asset. Ni kalau kat depan ni saya rotan ni. Royalty. Saya tanya Syahir. Saya tak nak awak asyik awak je. Saya madam? Kalau share boleh ke, madam? Share. Awak FA4 dapat berapa ni Syahir? Hey.
example ni. Nabil. Contoh intangible asset. Nabil. Saya panggil dia kali tak ada, saya bagi kosong attendant Kang. Nabil. Madam, saya madam. Apa Saya contoh baru, intangible? ni. Madam, Apa? saya baru siap kemas bilik tadi. Dah kenapa? Oh, okay, sorry. Awak tadi on the way. Saya baru siap kemas bilik tadi. Nasib baik. Sorry madam. Patrisha. Intangible asset. Goodwill. Goodwill. Betul. Zaf. Saya pattern. Okay, so ada goodwill, ada pattern lagi. Apa lagi contoh intangible? Copyright. Copyright. Lagi? Lease. Apa dia? Loyalty. License, royalty. Dah. Trademark. Okay, brand. So ni adalah contoh-contoh intangible asset. So dia nak buat apa dengan intangible asset ni? All intangible asset are to be written off. So apa awak perlu buat ialah awak carilah apa intangible asset yang ada dekat atas. Dan awak pun write off lah. Okay, Allahuakbar. Okay, cari intangible asset. Apa yang ada dalam soalan tu? Mak, tak saya ni. Macam tak ada madam. Tak ada? Sekejap. Tak ada. R&D. R&D. Lagi? Ada? So kebiasaan dia intangible asset dia akan ada dekat bahagian non-current asset. So kita ada non-current asset, kita ada research and development, land and building, motor vehicle, fixtures and fitting, investment. So intangible asset cuma R&D. So apa awak buat? Awak write off lah R&D. So nak write off R&D, debit ke kredit R&D, Irzina Zaharuddin. Debit ke kredit R&D? Debit ke kredit R&D? Kredit sebab dia asset. Okay, sebab dia asset. Asset nature dia debit. So bila awak nak write off, awak kreditkan lah R&D. Faham? So berapa nilainya? 105. So debit apa? Debit apa? Nak debitkan apa? Debitkan apa? Capital reduction. Capital reduction. So bila awak tak tahu apa, bila awak tak tahu apa lagi satu yang kita nak debitkan, tak ada bank ke, tak ada cash ke, tak ada apa, tak tahu apa benda, so terus masuk capital reduction. Okay? Madam. Ya. Double entry ni buat dua lah maksudnya. Ke boleh sekali kan? Boleh je sekali kan macam saya ni, atau awak nak buat asing pun boleh. So macam contohnya, awak nak buat debit capital reduction, credit estimated losses, satu pair. Yang pair kedua, awak buat debit capital reduction, credit R&D pun boleh, tak ada masalah. Sama je. Atau nak buat terus macam saya ni pun boleh. Combine dua-dua. Okay? Okay madam. Ada soalan? Ada soalan? Okay ada. Okay. Dah pukul 11 orang tak ada break kan. So boleh lah. Saya kalau kelas saya memang 2 jam lah.
Okay, so nasib baik awak. Nasib baik awak keluar pukul 11. Pukul 11 kadang-kadang terlajak sikit. Okay lah. So, nanti kita sambung dengan item yang berikutnya. Tapi kalau boleh, saya nak awak try dulu untuk 4, 5. Okay. 4 dan 5 tu sebab dia cuma write off. Lepas tu yang kelima tu awak tengok value asset tu menaik ke menurun. So kalau asset naik awak debitkan, kredit dia capital reduction lah. Kalau asset tu menurun, so awak kreditkan asset and then debitkan capital reduction. Boleh kelas? Boleh tak? Boleh. Boleh awak try yang dua ni. Boleh. Okay, kelas kita akan sambung kelas yang lain sampai ke Shopee. Alright? Okay, thank you semua. Okay, madam. Before tu madam. Ni je kan madam? Ya, kenapa? 3, 4. Okay, 4, 5. tanya je.